Welcome to our YouTube channel. Happy-happy aja ya. Jangan lupa subscribe, tekan butang lonceng dan follow. Okay, welcome to our YouTube channel, Emilian Travel and Food Vlogs. Okay, hari ni actually saya bersempatan dengan suami saya untuk berkongsi sikit pengalaman kami. So, selama ni kalau tengok kat YouTube kan, kita banyak pergi travel ke negara-negara yang memang saya punya impian lah. Mostly husband ini ikut je tak pergi mana kan. Jadi, saya nak share sikit. Actually, kita pun bukanlah orang kaya dapat pergi sana sini, tapi Alhamdulillah dengan rezeki yang Tuhan beri, dapat juga kita tengok negara orang, dapat pergi sana pergi sini. Tapi sebenarnya ada caranya kalau kita nak pergi travel ke overseas ni kan. Jadi sini saya nak share sikit tips-tips yang saya dengan suami amalkan selama ni, menyebabkan kita orang boleh pergi banyak tempat. Seperti kat YouTube kita orang boleh tengok, kita pergi ke Venice, Santorini, London dan macam-macam tempat lagi boleh tengok kan. Jadi sini saya nak kongsi tips bersama husband saya bagaimana kami boleh pergi melancong ke luar negara setiap tahun menggunakan budget cost. Kita nak pergi, nak berjalan, kita pun ada budget kita kan. So kita nak share sikit tips dengan husband macam mana kita boleh beli tiket dengan murah, and then boleh pergi jalan sana jalan sini macam yang tengok tu. Tapi cost tak banyak apa sebenarnya, tapi kita plan kan. Yang penting plan tu ada. Okay, so macam mana tu sayang? Senang je. Okay, welcome to our YouTube channel. Sebenarnya saya nak kongsikan tips ni bukanlah rahsia apa semua, tapi ialah untuk siapa-siapa yang kat luar sana yang nak travel. The thing is very simple. Firstly, apa yang kita perlu buat, kita kena tahulah mana destinasi kita nak pergi. Lepas tu atas tujuan apa kita nak pergi tu. Unless you nak pergi business, itu lain cerita. Tapi kalau most of us, kita ni nak pergi travel untuk jalan, tengok-tengok negara orang. So first and foremost, kita nak tengok destinasi mana yang kita nak pergi. So saya ambil contoh dekat sini. First kita nak pergi macam isteri saya bagi tahu hari tu, first dia nak pergi ke Kota London. Okay, so kita ambil contoh Kota London. Once kita dah tahu ke mana kita nak pergi, and the next is paling penting, kena cari flight ticket lah. So flight ticket ni ada waktu-waktu tertentu pada hari-hari tertentu yang kita boleh dapat murah. So ada juga website, saya bagi tip satu company yang kita panggil Skyscanner. Kalau you check dekat dalam website mereka, skyscanner.com ni, it's worldwide lah. So kita boleh dapat tahu harga tiket nak pergi ke destinasi. So selalunya kalau kita ikut time Malaysia, waktu-waktu puncak, kalau kita beli tiket flight ni, iaitu antara pukul 9 ke pukul 5 petang, 9 pagi ke 5 petang ni waktu puncak lah kita panggil. Kalau kita beli di Skyscanner ni, harga tiket tu selalunya kita akan tengok sangatlah mahal. Apa yang saya selalu buat, selalunya kalau waktu tiba-tiba waktu malam, kita bangun untuk buang air ke apa ke, so saya akan standby selalu komputer ataupun laptop tu saya dah memang buka. So saya akan just cari, kadang-kadang terbangun untuk ke tandas jam 2-3 pagi. Waktu time tu saya akan tu buka komputer dan saya akan check destinasi melalui Skyscanner daripada Kuala Lumpur ke London. Waktu time tu kadang-kadang window tu mungkin dalam masa 10 ke 20 minit aja. Company airline ni akan keluarkan tiket murah. So kadang-kadang harga dia memang kita rasa macam tak terjangkau, fikiran macam mana boleh murah. So kita kena tahu timing tu bila, dan selalunya tiket murah ni diorang akan keluarkan sekali dalam seminggu. Ini saya punya pantauan lah. Mungkin ada member-member yang kat luar sana yang lebih arif, lebih pandai
tentang macam mana nak cari flight ticket. Tapi bagi saya buat macam tu. Saya terbangun nak ke bilik air antara jam 2 ke 3 pagi. Hari dia selalunya Isnin ke Selasa malam. Maknanya Isnin malam nak masuk ke Selasa pagi lah. So selalunya tiket murah memang on weekdays. Jangan cari tiket untuk travel tu. Kalau nak booking tu, kalau cari weekend selalunya memang dia akan jadi mahal. So cari waktu weekdays. Selalunya hari Selasa lah yang terbaik. Kalau kita nak travel pun, kalau boleh keluar waktu weekdays. Maknanya antara Isnin sampai ke hari Khamis tu, waktu time tu is the best to travel. Sebab kalau you travel waktu weekend, tiket generally akan jadi murah. So kalau you tengok dalam YouTube kami yang lain-lain, kita dah banyak travel pergi few places, especially macam ke London. Macam saya cakap, contoh yang kita ambil, tiket tu kadang-kadang harga dia mungkin dekat luar, contoh dalam 2,500 untuk pergi ke London, return contoh, ataupun 3,000. Kadang-kadang kita boleh dapat 1,800, 1,700. Kita rasa benda ni mustahil, tapi sebenarnya ada. So itu yang you kena pandai cari. Ya betul tu sayang kan. You kena pandai cari. Waktu-waktu puncak memang you takkan jumpa harga yang orang cakap yang you rasa mustahil lah. Tapi sebenarnya memang ada. Dan dia akan keluar bukan 2-3 jam, tapi mungkin dalam 10-20 minit ataupun setengah jam tu maksimum lah. So waktu time tu, kalau ini kalau kita cakap kalau kita ada duit lah. Waktu time tu, kalau you rasa you dapat harga yang murah macam tu, tapi sebelum tu you kena compare lah. Waktu siang berapa, waktu malam berapa, waktu pukul 2 ke 3 pagi tu berapa. Kalau you rasa murah, you terus book je. Once, saya punya style dengan isteri ni, once kami dah book tiket, lepas tu kita akan usahalah nak cari hotel, cari duit belanja apa semua. Kita kerja, macam cakap, buat bisnes, side income ke apa ke, untuk tambah pendapatan untuk pergi. So selalunya kita buat macam tu. And tips yang keduanya, cara-cara nak book hotel, book ni, there's 2-3 company yang selalunya saya pakai. Okay, yang paling bagus sekali bookings.com lah. Bookings.com ni merangkumi semua apartment, bed and breakfast, dan juga hotel. Hotel termasuk hotel yang tak ada star sampailah hotel 5 star. So sebelum ni saya travel ke Europe dengan isteri, kami memang book through bookings.com. Lagi satu tips saya nak bagi, sebab kadang-kadang kita plan ni, biar kita plan jauh kita plan kadang-kadang nak pergi, contoh saya ambil lagi sekali ke London. Kalau kita nak pergi ke London tu, janganlah minggu depan nak pergi baru nak beli tiket. Satunya dia akan jadi mahal, keduanya awak takkan dapat harga yang murah lah, especially untuk hotel ataupun bed and breakfast ni, awak takkan dapat murah kalau beli last minute. Especially macam sekarang, selepas waktu Covid ni, orang dah berpusu-pusu keluar ke negara balik. Tadi pagi saya tengok pun nak pergi London pun tiket dah start jadi mahal. And especially waktu kena tengok juga, sebab kalau contoh nak pergi ke London ataupun Europe ni, waktu summer dia harga dia menjadi mahal, sebab waktu musim panas semua orang akan keluar. Bulan 6, bulan 7, bulan 8 sampailah ke hujung bulan 9, semua rakyat kebanyakannya di Europe ni akan bercuti. Sekolah, college, universiti akan tutup. Jadi mereka akan keluar untuk travel. Sama ada daripada UK, nak pergi ke Spain, nak pergi ke Italy, nak pergi ke Greece, ataupun mana-manalah dalam Europe, dia akan jadi busy
waktu sama. Jadi plan ahead, buat advance booking. Itulah, kalau gunakan bookings.com ni, saya find out ianya memang amat mudah, tak ada masalah. And lagi satu, kita boleh buat booking hotel tanpa apa-apa bayaran. Itu satu dia. Kalau kita pergi ke Agoda contohnya ataupun Trivago, kita boleh dapat murah, tapi kita kena buat advance payment. Kalau harga biasa, hotel tu harga dia lebih kurang, contoh saya ambil 100 pound which is about 600 ringgit Malaysia. Kita kena bayar jam tu 600 ringgit, which is kalau kita kali 6, dia dalam 100 pound lah. Okay, so kalau kita ada duit, tak apa, tak ada masalah. Memang murah lah sebab dia ada advance booking. Jadi macam kami ni budget travel, so kita nak bayar tu, ialah kita ada komitmen lain yang kita nak settle. Jadi kita tak boleh nak bayar on the spot 600. So instead kita boleh booking, kita kena filter je. Filter dia kita cari senang je. Kita buat cari yang ada free cancellation, dan keduanya booking without prepayment. Maknanya kita boleh buat booking hotel tapi tanpa bayaran. Maknanya bila kita nak travel besok, contoh lagi seminggu, kita boleh bayar, ataupun bila kita sampai dekat hotel tu baru kita bayar. Itu satu option yang boleh. Kadang-kadang harga tu dia akan jadi lebih mahal sikit, tapi tak apa, at least kita tahu kita dah buat booking hotel. Cuma bila kita ada buat booking hotel tu, especially waktu-waktu cuti sekolah, cuti universiti, college, kita kena buat. Sebab kalau kata kita travel saja, lepas tu tak apalah, nanti dah sampai London kita carilah hotel. Kita jangan ambil risiko macam tu. Unless kita ada kenal sesiapa, ada saudara mara ke dekat London contohnya, then kita boleh je cakap nak call, nak tumpang ke apa ke. Tapi bila kita travel ni, always plan ahead. Macam kami selalu booking semua kami akan buat sekurang-kurangnya 6 ke 7 bulan sebelum nak travel tu, kami dah buat booking semua siap. So and kita memang bayar siap-siap. So kita akan make sure sebelum kita pergi tu, especially untuk transport dan juga hotel, kita akan settle dulu. So bila kita travel, kita dah naik dalam kapal terbang tu, memang dalam poket tu memang kita bawa duit untuk makan, untuk sightseeing, beli souvenir ataupun orang kata benda yang kecil-kecil, fridge magnet. Itu saja, dengan duit belanja dan duit emergency. Sebab hotel, transport macam train ataupun sewa kereta ke apa ke, kita dah siap bayar. Itu kita orang punya trik. Selalu kalau tuan-tuan perempuan tengok kat dalam YouTube channel-channel kami dah pergi banyak tempat. So insyaAllah lepas pada ni ada lagi few videos yang akan coming up. Saya akan bagi lagi tip-tip yang ada. Ni pun dah dekat 15 minit cakap macam ni. Jadi itulah tip saya paling senang, buat well in advance. Gunakan platform-platform yang dah ada sekarang ni, especially macam bookings.com, Agoda, Trivago. Bukan saya nak kata bagus ataupun tidak, mana-mana pun, semua pun bagus. Company ni semua bagus sebab dia compilekan semua, jadi kita boleh pergi ke satu website untuk cari apa yang dia terpulang pada diri masing-masing. Kalau you nak yang luxury, you ada duit, you boleh belanja ataupun spend untuk to stay in a 4-5 star hotel, why not? You boleh buat je booking terus sebab memang ada pun. Tapi untuk budget travel ni, kita kena usaha lebih sikit lah. Maknanya kita kena cari, kena find out satu-satu. And then bila kita sampai kat satu-satu tempat tu, contoh macam di Rome,
Okey, Rome, tempat dia banyak tempat nak pergi. Lepas tu kita nak tahu ke mana nak pergi. Lepas tu supaya kita ni tak kena tipu. Ada lagi tips-tips yang saya boleh bagi. InsyaAllah kalau lepas pada ni kami ada rezeki, kami travel lagi ke Europe ke apa ke, kami akan buat review. Maknanya live review daripada tempat-tempat, contohnya seperti Rome ke, ataupun di Naples ke, di Italy. Kami akan buat YouTube review, especially tempat-tempat mana nak pergi, kat mana nak tinggal, kedai-kedai makan halal ataupun yang tak ada jual, itulah, yang tak ada jual barang yang tak halal apa semua. Kami akan bagi full review dan dengan izin tuan punya kedai juga, InsyaAllah, sebab kita ada plan-plan yang kita dah rungkaikan ataupun siapkan untuk travel tahun depan bila COVID-19 ni pun dah susut dan sekarang pun dah boleh travel ke luar negara. Terima kasihlah pada Perdana Menteri Ismail Sabri, Tok Ismail Sabri dan semua menteri yang telah membenarkan rakyat Malaysia untuk travel balik. Ingat, kena ada full vaccination. Semua tu nanti kami akan masuk dalam review, especially bila nak travel ke country-country yang ada risiko ataupun ke Europe ni, dia ada a few procedures yang kita kena ikut. Mungkin Malaysia lepas, mungkin dekat Spain tak lepas, di Italy tak lepas, di Switzerland dia ada undang-undang dia sendiri. So sebelum pergi tu kita kena find out lah. Kalau kita cuma harap beli je tiket, lepas tu bila tiba-tiba sampai sana kena kuarantin 14 hari ke contoh, nanti dah jadi masalah. So itulah, kami akan buat lagi banyak review. So tunggu dan saksikan. Okay, so kita jumpa lagi on the next video. InsyaAllah kalau lepas pada ni isteri saya dengan saya travel, kami akan upload all the travel tips untuk semua warga-warga alam maya, YouTube, Facebook, Instagram semua. Okey, kita jumpa lagi. Okey, itu sebenarnya tips-tips yang saya dengan husband saya amalkan, yang kita orang buat sekarang ni. Jadi sebenarnya boleh je, kalau kita nak buat apa-apa pun kita kena perancangan. Sebab dengan perancangan kita boleh plan apa kita nak buat kan. So saya harap dengan perkongsian kami hari ini dapatlah memberi sikit manfaat, ilmu pada semua. Bagaimana tips-tips kita nak cari tiket yang murah, kat mana nak beli, nak cari booking hotel yang murah kat mana. So mungkin lepas ni siapa yang nak berhajat pergi ke luar negara tu pun boleh kontak kami, boleh PM kami, DM kami, kita kongsi share tips apa lagi cara-cara nak pergi overseas yang murah kan. So actually boleh je. So apa-apa pun, thank you for watching. So jangan lupa subscribe, like, share and comment. Okay, jumpa lagi di next YouTube. Okay, bye. Intro. Subhanallah, sepertinya kita ada di sempadan sudi, kita ada di sudut. Naik train, tengok pemandangan cantik sangat. Syukur, nikmat, alhamdulillah. Kita kat bawah tu cantik je. Nanti kalau ada rezeki nak buat anak-anak atas sini, InsyaAllah next year kot. Okay.